Jadi alhamdulillah pagi ni kita dapat bertemu secara online uh, untuk sama-sama kita meraihkanlah program ataupun kita agak berceramah lah berkongsi ilmu berkaitan nuzul Al-Quran. Jadi tajuk tu sebenarnya bukan tajuk Ana pilih, tapi kerana tajuk yang diberikan tu, jadi apalah kita kongsi lah. Ada orang mungkin dalam ni nak kongsi ke, kita buka fadal, tak ada masalah. Jadi alhamdulillah lah kita dapat bertemu hari ni dengan dalam keadaan yang sedikit kelai kabut, walaupun yalah masalah ke apa semua tu, tapi ala kulli halnya kita dapat juga bertemu. Jadi Allah tak letakkan sesuatu benda ni kecuali Allah letak tu pada tempat dia. Ingat, setiap benda yang Allah buat ataupun setiap benda yang Allah jadikan, Allah akan letak benda tu pada tempatnya. Maksudnya tempat yang sesuai untuk kita pada hari ini, tempat yang sesuai masa hadapan kita, ataupun tempat yang sesuai pada masa lalu kita. Jadi hari ini dalam program lah, maksudnya perkongsian ilmu kita pada hari ini, Allah letakkan kita hampir 40 orang ni dalam satu grup, yang mana Allah letakkan grup tersebut berciri-cirikan kebaikan. Maksudnya semua orang dalam ini cinta akan kebaikan. Sebab tidak semua orang yang cinta kebaikan dapat direzekikan untuk bersama-sama pada hari ini dalam program dalam pengkongsian ilmu kita hari ini. Jadi kita kena bersyukur Pak. Sebab Allah nak menentukan sesuatu kebaikan tu, Allah akan letakkan kita pada tempatnya. Contohnya kalau kita ni orang yang jahat, na'udzubillah min zalik, tapi Allah akan letakkan orang jahat ni pada tempat dia lah. Maksudnya tempat kejahatan dia tu lah. Maksudnya mungkin dia curi ke, mungkin itulah. Tapi kalau Allah takdirkan seseorang itu melakukan kebaikan dan Allah tahu bahawa aku nak kebaikan kepadamu, maka Allah akan letak seseorang itu pada tempat kebaikan. Jadi tak dapat tidak, kita hari ini duduk di lingkungan bi'ah salihah lah ni. Satu suasana yang baik. Tambah-tambah pula pada bulan Ramadan, 17 Ramadan, esok 18, 17 Ramadan. Jadi betul, kita boleh masuk pukul 11 deh. 11 lebih sedikit lah. Tak boleh lama-lama, takut ngatuk, takut ada kerja lain deh. Jadinya Allah pilih juga kita pada sekarang ni untuk merasai nikmat puasa pada tahun 2021. Sebab kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita, saudari-saudara kita yang mungkin mereka tidak mampu nak merasai nikmat untuk berpuasa pada bulan. Ada hak meninggal awal, ada hak meninggal awal, ada hak masalah, hak ada sakit dan sebagainya, menyebabkan mereka tidak merasai nikmat puasa. Walaupun kita faham bahawa bulan Ramadan tahun ini sangat-sangat, kita katakan sangat-sangat bermakna, tapi sedikit ujian lah. Maksudnya seperti tahun lepas lah, ujian COVID-19 ni, dan bahkan ramai pelajar-pelajar sahabat-sahabat kita di Mahad Persemah pun ramai yang terkena ujian tersebut. Tapi ala kulli halnya, nikmat yang Allah bagi ni tak semua orang dapat. Kena ingat, susah kena ingat. Sebab apa selalu sebut nikmat ni, kita mengingati sesuatu nikmat ni satu nikmat juga. Ada orang dia tahu dia dapat nikmat, tapi kerana dia alpa dan lalai, maka dia tak ingat nikmat yang Allah bagi kepada dia. Sebab apa? Kenapa kita bersyukur kerana Allah temukan kita pada bulan Ramadan tahun ni? Kerana bulan Ramadan tahun depan kita tidak boleh janjikan, dan bulan Ramadan tahun depan tu mungkin ada dia ke langit kita tak akan merasai. Sebab itulah masa depan ni suatu benda yang tidak pasti. Masa depan kita ni suatu benda yang tidak pasti. Apapun, walaupun benda tu tidak pasti sekalipun, kita mengharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan masa depan kita yang terbaik, insya-Allah. Jadi kita poin kita lah, banyak benda nak tarik, tapi disebabkan masa terlalu lewat, jadi kita relax je lah, kita straight to the point lah kalau katanya lah. Baik, kita straight to the point lah. Baik,
uh, tajuk yang diberikan kepada saya untuk dikongsikan bersama-sama sahabat-sahabat semua ni ialah berkaitan tentang nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran. Jadi nuzul Al-Quran ni seperti yang telah dimaklumkan lah kepada semua. Walaupun khilaf dari segi tarikh, tapi ala kulli halnya memang kebanyakan ulama masyhur pendapat di Malaysia mereka mengatakan bahawa nuzul Quran ni maksudnya tarikh yang tepat ialah pada 17 Ramadan. Pada hari inilah kalau ibaratkan. Jadi bulan puasa ni banyak benda yang berlaku. Maksudnya banyak benda yang berlaku di peristiwa mengikut perspektif Islam, banyak benda yang berlaku pada bulan Ramadan. Sebelum kita masuk membahas tentang nuzul Al-Quran, kita cuba bahas peristiwa sikitlah, peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan di sisi pandangan Islam. Baik. Antara peristiwa yang menarik yang berlaku, bahkan banyak diperbahaskan dan diperkatakan oleh orang, ialah berlakunya perang Badar, peperangan Badar di antara orang muslimin bersama Nabi SAW dengan kaum musyrikin ataupun kaum kafir Mekah. Jadi antara ulama bahas tentang tarikh dia. Bilakah berlaku yang sebenarnya berlaku tarikh yang tepat berlakunya perang Badar? Cuma ulama khilaf pada tarikh. Cuma ada satu pendapat ulama, bahkan pendapat ni masyhur lah, satu pendapat yang famous. Ulama mengatakan bahawa berlakunya peperangan Badar tu pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah bersamaan dengan 17 Mac 17 Mac 924 Masihi. 17 Mac 924 Masihi. Maka ketika tu waktu berlakunya peperangan Badar, antara peperangan yang masyhur di sisi orang Islam. Kalau ikut kitab perang Islam ni yang mana perang di zaman Nabi lah maksud saya. Perang di zaman Nabi SAW ni kita boleh kategorikan kepada dua. Pertama, peperangan yang mana disertai oleh Nabi SAW. Yang kedua, peperangan yang mana tidak disertai oleh Nabi SAW. Jadi, kalau kita kumpulkan peperangan yang disertai oleh Nabi dan peperangan yang tidak disertai oleh Nabi, sebahagian ulama mengatakan bahawa bilangan peperangannya hampir 30. Hampir 30. Dalam 27 kita lah. 25, 24, 27. Maksudnya hampir kepada 30 peperangan. Sama ada peperangan tersebut disertai Nabi ataupun tidak. Jadi salah satu peperangan yang mana peperangan dikatakan peperangan awal-awal Islam ialah peperangan Badar. Yang mana disertai oleh Nabi SAW yang berlaku di satu tempat namanya Badar. Peperangan ni, apa menyebabkan berlaku peperangan ni? Ulama tarikh ketika membahas tentang peperangan Badar, antara sebab berlakunya peperangan Badar itu sendiri ialah disebabkan kerana ketika tu berlakunya hijrah Nabi. Masa tu kaum kafir Mekah ni sangat-sangat benci ke orang Islam sehingga berlakunya satu peristiwa yang besar iaitu peristiwa hijrah. Selepas punya hijrah Nabi, maka para orang Muslim ketika tu, orang Muslim Mekah ketika tu, orang Muslim Mekah kan dia berhijrah ke Madinah. Jadi mereka ni muhajirin. Madinah tu Al-Ansar. Jadi ketika mereka berhijrah tu, mereka hanya bawa, ibarat kita kat bawa keperluan asas sahaja, meninggalkan kebanyakan hartanya. Jadi orang kafir musyrik menggunakan harta orang muslimi, peninggalan muslimi di Mekah tu sebagai beli kelengkapan kenderaan, sebagai wak judi dan sebagainya. Akhirnya menyebabkan orang muslim Mekah masa tu ketika tu berada di Madinah terasa macam terasa ya Allah, harta selama ni aku kutip ke apa, aku cari apa semua, orang kafir ni kerana membenci ke Islam, mereka menggunakan harta tu semata-mata untuk kepuasan nafsu. Akhirnya ada sebab lagi lah. Akhirnya berlakulah peperangan Badar untuk menuntut hak Islam tu sendirilah. Jadi peperangan Badar ni seperti yang kita sebut tadi berlaku pada 17 Ramadan. Mungkin hari inilah 17 Ramadan bersamaan dengan berapa tadi? 17 ke 18 Mac 924 Masihi. 924 Masihi, 17 Mac. Baik.
Ketika tu tentera Islam mempunyai bilangan sebanyak 313. Tu pendapat yang masyhur lah kita kan. Tapi ada yang kata lagi lah, ada yang mengatakan lebih daripada tu, ada yang mengatakan kurang daripada tu. Tapi ala kulli halnya 313 tentera muslimin dan hampir 1000 tentera musyrikin. Tentera muslimin diketuai oleh Nabi SAW sendiri. Adapun tentera musyrikin diketuai oleh Abu Jahal. Jadi peperangan itu berlaku, hal keadaan mereka ni tak silapnya peperangan ini berlaku ketika mana mereka sedang berpuasa. Orang Islam kuat ni ada orang bila mana tiba time puasa, bila tiba je time puasa, kekuatan badan dia, fizikal dia lemah. Tetapi kalau kita mengikut hakikat puasa yang sebenar, hakikat puasa dia tidak melemahkan badan. Sebab hakikat puasa yang sebenarnya bukan terkait dengan fizikal, tapi terkait dengan badan. Satu, para sahabat Nabi, walaupun dalam bulan puasa sekalipun, ketika mana Nabi menyeru untuk menyeru untuk sama-sama menyertai dalam peperangan Badar tu, maka para sahabat tu pakat bersukarela untuk menyertai peperangan tersebut. Kenapa? Kerana kelemahan muslim kekuatan muslim yang sebenar bukan pada kekuatan zahir dia, tapi kekuatan dalamnya dia. Betullah seorang da'i, pendakwah dan sebagainya, jangan kita judge hukum seseorang itu ganah kerana zahirnya ganah. Tapi kita kena tengok perspektif yang lebih mendalam, iaitu tengok dalam ni. Dalam ni yang lebih kuat sebenarnya. Sebab itulah para sahabat walaupun 313, tapi kerana semangat mereka kuat sehingga mereka pun turut bersama-sama Nabi dalam peperangan tersebut. Jadi berlakulah peperangan tersebut di antara musyrikin Mekah dengan kaum muslimin. Akhirnya tentera Islam menailah 14 orang syahid. Kematian yang berlaku dalam tentera muslimin 14 orang syahid dan musyrikin 70 orang mati. Matilah termasuk Abu Jahal. Panjang cerita dia. Kita nak panjang tu tak ada dah. Masuk nak singkat. Jadi anda banyak skip benda ni. Banyak doa skip ni. Siapa rasa rugi banyak ni. Tapi tak apa. Kayaknya kita kena ingatlah peristiwa Perang Badar tu sendiri . Tanpa mengingati peristiwa tersebut, kita mungkin tak mampu duduk pada hari ini dan Islam tidak mampu untuk tersebar luas di pelosok dunia. Baik. Itu antara peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan. Lepas tu peristiwa yang kita nak bahas kepada hari ini itu bukan pasal Perang Badar tu sendiri. Bukan cerita panjang tentang Perang Badar, sebab Perang Badar ni sangat panjang. Siapa pemegang panji dia, siapa yang mati tu, siapa nama sahabat 14 orang yang syahid tu, siapa yang membunuh Abu Jahal, siapa, banyak benda. Tapi kita tak sebut benda tu sebab kita sangat-sangat kesentukan masa. Kita sambung peristiwa yang kedua. Peristiwa ni yang kita nak bahas kepada hari ini. Jadi peristiwa yang kedua ni makruf lah. Telah makruf. Saya rasa peristiwa ni sangat makruf lah di sisi orang Islam sendiri, iaitu peristiwa nuzul Quran. Bila kita sebut tentang nuzul Quran, kita kena faham nuzul Quran yang dimaksudkan di sisi orang Islam ialah penurunan wahyu yang kali pertama kepada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW berada di Gua Hira. Itu kita kena faham. Itu kita kena faham. Itu antara nuzul Quran. Cuma ulama khilaf bersisih pendapat tentang tarikh yang sebenar yang berlakunya nuzul Quran. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. 24 Ramadan tak silap. 24 Ramadan bersama dengan hari Isnin 16 Ogos 910 Masihi. Hari Isnin 16 Ogos 910 Masihi. Tu nuzul Quran. Cuma ulama khilaf. Ala kulihannya tak ada masalah lah. Sama ada 17 Ramadan ke 24 dan sebagainya. Tapi yang penting sekali kita kena ingatlah peristiwa tu. Tu antara peristiwa yang paling besar yang berlaku di sisi Islam. Baik. Bila sebut nuzul Al-Quran, penurunan Quran, kita kena tengok pula.
Al-Quran ni bukan diturun semata-mata turun kepada Nabi kita saja, tapi dia melalui fasa. Jadi penurunan Quran itu sendiri mempunyai tiga fasa. Tiga fasa. Ringkas ni. Fasa yang pertama, Quran diturunkan daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Itu yang pertama sekali. Daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Yang kedua, daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, iaitu langit dunia lah. Langit dunia. Langit dunia. Baitul Izzah ni tempat malaikat tu lah. Baitul Izzah. Yang ketiga, barulah daripada Baitul Izzah melalui wasilah perantaraan malaikat Jibril alaihissalam ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu cerita sosok. Fasa yang pertama adalah fasa Quran ni daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni langit yang ketujuh. Lauh Mahfuz ni kat Sariful Aqlam lah. Lauh Mahfuz satu tempat yang luah, yang mana di situ tercatatnya segala-gala perkara termasuk Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah turun ke Al-Quran ke Lauh Mahfuz tu mengikut fasa pertama. Lengkap komplit 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 3,320 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra. Cukup lengkap. Daripada Allah ke Lauh Mahfuz tu cukup lengkap. Berapa kita sebut ni? 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra. Jadi lengkap Allah turun ke kat Lauh Mahfuz. Lengkap tu secara penuh sekali, secara ijmal dia panggil. Selepas turun secara lengkap di sana, maka dipindahkan ke fasa yang kedua. Kita panggil fasa yang kedua ni, panggil fasa pemindahan daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Jadi Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah ni, Allah turun pun secara lengkap juga. Secara lengkap juga. Itu tak perlu cerita panjang lah cara. Maksudnya secara lengkap jugalah Allah turun ke fasa yang kedua ni. Jadi fasa yang ketiga, melalui wasilah perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, Allah turun ke dada Nabi SAW. Maka peringkat yang ketiga ni peringkat dipanggil beransur-ansur. Allah tidak turun ke ayat Quran tu sepenuh kepada Nabi, tapi Allah turun ke ayat Quran tu sikit-sikit berdasarkan dakwah Nabi selama 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Ya ke? Tukar. Ada hasab tu dah deh. Jadi tu. Jadi ya ke? Kau nak tukar. Jadi ya ke? Sekejap. Wang sana. Ya tak silap ya lah dah deh. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Jadi semua sekalinya 23 tahun. Jadi berdasarkan 23 tahun itulah Allah turunkan melalui perantaraan Jibril alaihissalam dan ke dada Nabi itu secara beransur-ansur mengikut peristiwa yang berlaku ketika itu. Bukan turun sekaligus 3,236 ayat tu, tapi turun sikit berdasarkan peristiwa yang berlaku. Maka ketika tu kita tahulah bahawa Al-Quran ni diturunkan berdasarkan peristiwa. Peristiwa yang besar berlaku dua tempat lah, di Mekah dan Madinah selama 23 tahun. Jadi di Mekah berapa surah yang turun? Siapa tahu? Di Mekah berapa surah yang turun? Di Mekah turunnya surah 91 surah. 91 surah. Tak silapnya 4,756 ayat. Tak silap. 91 surah. Adapun di Madinah sebanyak berapa? 23 surah. Ya, ada sedikit tambah kurang lah. Sebab biasalah kan ada pendapat ulama bersisi pendapat. Jadi tak apalah. Tapi ala kulanya 114 surah tu Madinah Mekah. 23 surah di Madinah, 91 surah di Mekah. Turun tu secara beransur-ansur lah mengikut peristiwa yang berlaku. Baik. Jadi kembali kepada peristiwa Nabi di Gua Hira tadi. Jadi Nabi SAW ni
Ghalib kebiasaannya Nabi SAW ni sokmo akan berada di Gua Hira. Untuk apa? Dipanggil untuk beruzlah. Uzlahnya maksudnya untuk bersendirian. Kita kadang-kadang ada masa kita suka bersendirian, ada masa kita suka berkumpul ke apa semua. Jadi Nabi SAW ni kebanyakan masa dia ni, banyak masa dia beruzlah di Gua Hira. Gua Hira dia. Jadi pada satu malam ni, Nabi buat apa sama di Gua Hira? Nabi banyak bertafakur. Maksud Nabi banyak berfikir. Nabi banyak berfikir, banyak fikir tentang umat dia, banyak fikir tentang apa yang berlaku di sisi umat dia. Sebab sebelum Nabi di Gua Hira lagi, sebelum turun wahyu Al-Quran di Gua Hira lagi, Nabi memang selalu dapat mimpi. Mimpi seperti cahaya dan sebagainya. Jadi masa tu Nabi banyak beruzlah lah di Gua Hira. Maka uzlah Nabi ataupun Nabi bersendirian di Gua Hira ni berlaku juga pada 17 Ramadan. 17 Ramadan tapi tidak pensyariatan puasa lagi lah sebab baru wahyu pertama. Jadi ketika mana Nabi SAW duduk ke Hira ni, maka datang malaikat Jibril AS memeluk daripada belakang. Datangnya Jibril AS memeluk Nabi SAW daripada belakang. Maka malaikat Jibril kata apa? Malaikat Jibril kata, "Iqra ya Muhammad." Iqra, bacalah Muhammad. Lepas Nabi kata, aku ni tak pandai baca. Aku ni tak pandai ma'ana biqari'in. Aku ni tidak pandai baca. Sebab apa? Nabi ni seorang yang ummi. Itu makruf lah, Nabi yang ummi. Nabi ni seorang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Bagi Nabi, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis tu satu kelebihan. Satu kelebihan bagi Nabi dan para anbiya lah. Para rasul dan sebagainya. Ada ke? Ada. Okey. Adapun bagi kita orang biasa ni, itu satu kekurangan. Sebab apa? Kita lah ni kalau tak pandai nulis, tak pandai baca, memang satu kekurangan besar bagi kita. Jangan kata satu kelebihan lah. Tak. Jangan kata aku tak pandai baca, tak pandai nulis ni. Sebab Nabi dah aku. Tak okay. Sebab kelebihan bagi seorang Rasul dan Nabi ni, bagi dia walaupun tak pandai baca, tak pandai nulis, maka itu satu kelebihan. Adapun bagi kita, tak pandai baca, tak pandai nulis tu satu kekurangan dan satu sifat yang perlu diperbaiki. Sebab tu menunjukkan kekurangan kita. Jadi jangan samakan kita dengan Nabi. Sebab apa? Apa hikmah Nabi SAW ni tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis? Hikmahnya supaya orang tahu bahawa ketika mana Rasulullah SAW menerima wahyu ke, menerima sesuatu perkara ke, ilmu Nabi SAW ni tidak tercampur dengan ilmu manusia. Jadi orang musyrikin tak boleh nak tag lah. Kita tak boleh nak tag. Sebab apa? Kalau kata, kalau Nabi SAW pandai baca, pandai menulis, maka orang boleh tag. Oh ni mungkin Nabi SAW rekod syair lah ni. Mungkin Nabi SAW ni ambil daripada kitab-kitab lama, kitab Taurat, kitab Injil lah ni. Tak. Kerana Nabi SAW tak ada menulis, tak pandai membaca, maka ilmu Nabi bukan datang daripada manusia biasa, tapi datang daripada wahyu ketuhanan. Jadi bila datang ke wahyu ketuhanan, maksudnya ilmu Nabi ni suci. Jadi orang nak tag tak boleh. Sebab apa? First sekali tak boleh tag Nabi ni seorang yang ummi. Lepas tu yang keduanya, menunjukkan isyarat hikmah kepada kita bahawa ilmu Nabi ni tidak tercampur aduk dengan ilmu manusia ataupun makhluk. Sebab kitab Injil dan kitab Zabur dan sebagainya banyak diciplak dan diubah suai oleh pendeta-pendeta mereka lah ni. Baik. Okey, sambung. Ketika mana Allah sebelah lebih dah. Sikit lagi. Okey, ketika mana anda banyak sikit sungguh ni. Okay. Ketika mana Nabi dipeluk selepas 3 kali, maka Jibril AS mengajar Nabi tentang Al-Quran. Ayat pertama diturunkan kepada Nabi SAW, Iqra' tu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 5 ayat yang pertama. Menunjukkan bahawa apa? Itulah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Jadi, peristiwa nuzul Quran tu lebih nak menjurus kepada peristiwa ni lah. Peristiwa yang dikatakan peristiwa wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW, iaitu ayat Quran. Itu Iqra'. Banyak perbahasan Iqra' ni, hikmah kenapa Allah letak Iqra' dulu. Iqra' bacalah. Lepas tu bismi rabbika. Apa dengan
bacalah dengan nama Tuhanmu. Banyak-banyak, tapi kita tak boleh nak ayat lain lah sebab tu makin masa. Jadi anak kira banyak benda lah sikit lah tu dalam bab tu. Okey, baik. Sesalah bab nuzul secara ringkasnya. Jadi, okey, sambung sikit. Selepas tu Nabi SAW pun lepas mana dia ajar baca Quran gitu, maka Nabi SAW pun turun daripada bukit Gua Hira tu bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Maaf, kadang-kadang sebut Gah. Sayyidatina Khadijah. Mesir ni huruf jim jadi Gah. Jadi Khadijah jadi Khadijah. Dia ada bunyi pelik sikit. Biasalah bahasa kan dia panggil lahjah Mesir. Kadang-kadang ada lahjah tempat lain. Qaf baca Ga. Qala jadi Gola. Biasalah tu ini lahjah. Baik. Jadi selepas tu Nabi SAW turun daripada Gua Hira. Bila Nabi SAW turun tu, Nabi jumpa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Masa tu nikah dah lah. Sayyidatina Khadijah tu isteri pertama Nabi SAW. Nabi ni ramai isteri dia. Tapi antara isteri yang paling Nabi sayang ialah Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Daripada 7 anak Nabi SAW, 6 daripadanya datang daripada perut Sayyidatina Khadijah. Seorang iaitu Ibrahim datang daripada Ummu Qibtiyah. Ummu Qibtiyah. Jadi 7 orang anak Nabi SAW ni, 6 daripadanya datang daripada perut Sayyidatina Khadijah. Sebab itulah Nabi SAW sangat-sangat dan sangat sayang kepada Sayyidatina Khadijah. Panjang cerita dia. Kita pun skip juga. Jadi ketika mana Nabi SAW bertemu dengan Sayyidatina Khadijah ni, ceritalah apa yang berlaku dekat Gua Hira tadi. Maka Nabi suruh diselimuti dia. Maksudnya disuruh Khadijah untuk selimut dia. Ulama bahas, adakah Nabi sejuk tadi? Sejuk kerana demam kita kan, kalau badai panas kita jadi sejuk Adakah kerana sejuk tu sebab nak demam ataupun sejuk lain? Aku kebanyakan ulama, antaranya guru kami Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is kita ni mengatakan bahawa Nabi bukan sejuk kerana badai rasa nak demam, tapi Nabi sejuk kerana terima wahyu tu sifat dia sejuk. Gitu. Sebab dia kata kalaulah Nabi ketika orang turun tu suruh Sayyidatina Khadijah selingkuhkan dia. Lepas tu kalau dia kata bahawa Nabi demam lah, kata Nabi demam. Demam ni kalau kita fahamnya badai panas tapi sejuk. Kita badai panas tapi sejuk Maknanya tak comel lagi bahagia tu. Sebab apa? Sebab panas tu sendiri ialah sifat. Panas ni sifat syaitan. Sifat setan. Sebab setan ni datang daripada api. Api ni sifat dia panas. Jadi kalau gitu, dia menyalahilah. Sedangkan wahyu tu sifat dia sejuk. Maka Nabi sejuk tadi bukan sejuk kerana nak demam, tapi sejuk kerana menerima wahyu yang sifatnya sejuk. Gitu. Baik. Lepas tu, Nabi SAW ceritalah kepada Sayyidatina Khadijah. Panjang cerita tu, akhirnya bertemu dengan Waraqah bin Naufal dan sebagainya. Akhirnya itulah wahyu yang pertama yang diturun kepada Nabi SAW sebanyak 5 ayat. Jadi itulah relate kita dengan tajuk nuzul Quran tu. Jadi itulah hakikatnya secara pendeknya. Okey, baik. Sesalah situ. Jadi sesalah kalau kita tanya nuzul Quran tu relate kepada apa? Relate kepada berlaku peristiwa penurunan wahyu kali pertama ketika mana Nabi SAW berada di Gua Hira. Baik. Kita cerita sikit-sikit lagi. Anda masih ambil 5 minit lagi deh. Jadi 5 minit lagi. Lepas tu kita berhentilah. Anda tak selama-lama nyanyi pula kawan lain. Minta maaf banyak deh. Sebab banyak benda sikit ni. Banyak benda nak cerita tapi sebab masa sikit banyak. Sila Ana. Jadi kita tak mampu nak cerita semua. Sebab banyak nak cerita dalam kitab ni, nak cerita poin-poin penting. Tapi kita cerita sikit-sikit lah deh. Jadi bulan Ramadan ni satu bulan yang kita kena banyak melakukan amal kebajikan lah. Jadi antara amalan yang terbaik yang kita boleh lakukan pada bulan Ramadan ni banyaklah. Antaranya banyak solat sunat, banyak zikir, banyak bersedekah.
cubalah ajar diri tu sehari setengah siap tak apa dah, ataupun sehari sama tak apa, tak perlu banyak, tapi kita ajar diri kita dalam bulan Ramadan ni untuk melakukan kebaikan. Kena ingat bahawa bulan Ramadan ni satu bulan yang Allah jadikan kepada kita untuk mentarbiah nafsu kita. Baik, ketika mana kita mendefinisikan ataupun kita di sini bahasa mendefinisikan kita mentakrifkan tentang puasa, kebanyakan kita akan mentakrifkan puasa ni sebagai apa? Sebagaimana zahir. Maksudnya apa itu puasa? Puasa tu menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa melalui talian rongga contoh memasuk benda dalam mulut kau lah macam benda lah ni. Jadi kalau kita ikut takrif dan definisi tersebut, dia lebih menjurus kepada definisi zahir. Maksudnya zahir je lah. Maksudnya orang kalau kita tengok orang yang menahan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa, maka dia tu dikategorikan sebagai orang yang berpuasa. Tapi kena ingat, unsur manusia, kita manusia, siapa lah tak, jangan kata jom kecek saja, jangan kata jom kecek saja, orang dah semua lah, jangan kata ustaz saja, jangan kata orang tua saja, orang muda ke orang apa, kita semua, kita sebagai manusia dibina di atas dua unsur, kena ingat. Unsur pertama kita panggil unsur jasmani. Maka takrif yang kita kata menahan diri daripada melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tersebut, itu lebih menjurus kepada sesuatu yang jasmani. Maksudnya selagi tak membatalkan puasa, demo kena demo daripada buat benda gini. Itu panggil apa? Itu panggil takrif zahir ataupun panggil takrif yang bersifat jasmani. Yang kedua ni hak penting, kebanyakan kita tinggal, iaitu unsur yang kedua yang manusia diciptakan ni, unsur rohani. Sebab manusia ni tak boleh lari daripada dua unsur ni. Duduklah celah bumi mana pun, celah bukit mana pun, dua unsur ni tidak boleh lari, iaitu unsur jasmani, unsur rohani. Jadi unsur rohani ni tak dapat tidak, orang tu kena mentarbiah. Jadi bulan Ramadan lah satu bulan yang Allah jadi kepada kita, kita dapat mentarbiah secara zahir, dan juga kita kena dan praktis untuk mentarbiah diri kita secara rohani, iaitu membersihkan jiwa dalam ni. Gitu. Okey, kalau tengok takrif tadi, kita campur sikit hak berkaitan unsur dalam ni. Contohnya apa? Macam mana kita nak tahan mata kita daripada melihat sesuatu yang tidak patut kita lihat? Macam mana kita tahan telinga kita daripada mendengar sesuatu yang tidak sepatutnya kita dengar? Macam mana kita nak tahan mulut kita daripada melakukan dan berkata-kata sesuatu yang tidak berfaedah? Macam mana kita nak tahan hati kita supaya hati kita tidak bersangka buruk kepada orang lain? Jadi semua unsur tadi kita sebut, mata, telinga, mulut dan sebagainya tu, itu kita kena didik dalam mereka. Jadi dalam Ramadan ni lah kita pakat termasuk diri saya sendiri, kita pakat ramai-ramai untuk mengislah, maksudnya memperbaiki diri sendiri, sama ada zahir ataupun luaran ataupun dalamnya, supaya bulan ni kita bukan hanya buat amalan terhenti bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, habislah segala amalan aku buat hari ni, habislah baca Al-Quran aku, habislah lagu ni, habis dah. Bulan Ramadan ni bulan yang mendidik kita dan bulan yang mentarbiah kita. Akhirnya amalan kita tu dan penjagaan kita selama ni bukan terhenti pada bulan Ramadan saja, tapi diteruskan pada bulan-bulan yang akan datang. Maksudnya bulan depan so lagi, sampai dah datang Ramadan kali yang ke tahun depan, insya-Allah lah. Jadi maksudnya bulan Ramadan lah permulaan kita. Jadi hok mana rasa macam aku ada masalah gini apa kan? Solusi bulan Ramadan lah patut kita islah diri kita, memperbaiki diri kita, sama ada zahir atau batin. Sebab mungkin kita dapat menahan diri daripada sesuatu membatalkan puasa. Maksudnya kita tak makan tengah hari dan sebagainya deh. Tapi mungkin juga kita makan buka puasa tu banyak. Contohnya makan buka puasa tu Allah banyak kita mau siapa bucik buruk-buruk deh. Tapi sakit-sakit macam tak terbiah apa sebenarnya puasa? Ya, macam tak terbiah sebab kita sendiri yang masalah.
Sebab tu kita kena qanaah, maksudnya kita kena berpada-pada dengan apa yang ada. Berbuka puasa yang sederhana. Moreh-moreh pun standard-standard je. Sahur pun sikit-sikit gitu je. Maksudnya kita nak belajar erti kesusahan. Sebab bila kita sebut bulan Ramadan ni satu bulan yang mana kita nak nak melakukan kebaikan apa semua ni. Tapi bulan Ramadan ni bulan kita nak ingat apa, kita nak orang susah makan susah ke apa, orang miskin dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, walaupun kita ingat orang susah, orang miskin apa, tapi bila buka puasa kalah orang miskin tu. Maknanya kita dapat tahan nafsu kita pada tengah hari, tapi tidak semestinya malam buka puasa sekali kita dapat menahan nafsu kita. Jadi kita kena didik dalam luar kita. Lepas tu yang seterusnya, bulan Ramadan ni bulan yang sepatutnya kita kena banyak ke amalan pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran. Hak mana? Hak mana? Hak mana bulan Ramadan ni mana macam dia kurang ke baca dan ni kena banyak ke baca Al-Quran. Kalau boleh khatam lah sekali pun, tak apalah sekali pun cukup dah bulan Ramadan. Kita kena lahirkan sifat cintakan Quran. Salah seorang daripada ketua tabi'in, saya cerita dengan dia, seorang tabi'in nama dia Sa'id bin Musayyab ataupun Sa'id bin Musayyib, boleh baca dua, Musayyab ataupun Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni cinta dia ke Quran ni, setiap kali dia pergi Quran, dalam Quran dia mesti ada duit. Dia tak duit, dia tak sesuatu yang berharga lah kalau kita macam apa, tak kat bank ke, tak duit dan sebagainya dia. Sebab apa? Dia memang dia cinta ke Quran. Lepas tu dia macam tempat yang paling berharga perlu simpan benda ni, kita tak kat Quran lah, dia kata ibarat gitulah. Jadi pada satu masa ni, orang tahu, ada seorang pencuri ni, dia tahu bahawa Sa'id bin Musayyab ni rahimahullahu ta'ala ni, dia akan simpan sesuatu berharga dalam Quran dia. Maka ketika tu Sa'id Musayyab tengah solat. Maka dia taklah Quran di tepi ke di belakang, tahulah depan kau dia. Maka orang pencuri pun ambil kesempatan masa tu untuk mengambil Quran tersebut. Dia bukan nak ambil Quran pun sebenarnya, dia nak ambil isi dalam Quran tu. Sebab Sa'id Musayyab ni suka simpan sesuatu ni dalam Quran. Jadi orang curi tu larilah, lepas ambil Quran tu lari lagu dia. Lepas lari tu siap je dia Sa'id Musayyib tu baca batu mai tu cepat sikit. Akhirnya dia pergi ambil orang curi tu. Bila dia pergi ambil orang curi tu, dia ambil dia orang curi tu. Orang curi tu kata, saya minta maaf, saya buat salah ni, jangan pukul saya ke apa semua. Lepas tu gapo kata Sa'id bin Musayyab, dia ada isi dalam ni duit kat bank dan sebagainya, ambil. Saya nak Quran ya. Hak lain ambil lah, tak ada masalah. Tu dia. Kalau kita ibarat gini lah ni, zaman kita ni gini lah ni. Kita boleh beli motor ataupun beli kereta. Baru lagi DEB lah ya tak? DEB. Boleh beli kereta lah. Lepas tu dia dari atas kereta kita ada Quran. Maka ketika tu orang curi pun dia ambil kereta kita. Lah. Pergi kejar. Dia curi tu. Saya minta maaf sebab saya curi kereta ni, saya jangan tak buat lagi, jangan pukul saya. Kita ibarat kata gini, tak ada. Kereta tu, kereta Azia ke Nabi kau ambil lah. Kita tahu pun, saya nak Quran. Ibarat gitulah gitu kan. Ada kau kita. Mustahil. Jadi maksudnya, sifat pertama kita kena dari diri kita tu ialah cintakan Quran. Cintakan Quran tu paling besar sekali. Jangan ada masa dengan Quran semua. Quran ni taklah di mana-mana. Dalam kereta ada Quran, dekat dengan tidur pun ada Quran, sini pun ada Quran. Sebab apa? Walaupun kita tak baca sekalipun, tapi mungkin pada suatu masa Allah akan bagi taufik kepada kita supaya lepas ni kita akan sentuh Quran tu untuk membaca. Jadi taklah Quran di mana-mana saja. Dalam kereta pun dia pergi kat
buat motor pergi Quran ko, jangan Quran besar gini, Quran kecil lah, Quran hok boleh tak poket tu kan. Si pedal juga maksudnya mungkin pada satu masa Allah bagi taufik dan hidayah kita akan baca Quran tu walaupun tak khatam sekalipun, tapi sekurang-kurangnya kita baca Quran tu. Jadi banyak lagi cerita nak cerita, okay? Allah lewat dah. Rasa nak cerita so lagi cerita. Ni dah cerita dengan lah, lepas kita tutup lah. Pasal ceritakan Quran. Ada satu kitab yang saya baca, nama karangan Syekh Hani Al-Haj. Kitab Al-Qissah min Qissasi Salihin. Kitab tu dia cerita 1001 kisah tentang Salihin. Kita kalau nak baca, jangan pernah tinggal di kita untuk ada library kita ataupun library mini kita. Satu buku ko, 2, 3, 4 butir buku ko yang buku tu memberi inspirasi dan semangat kita untuk beramal. Contohnya buku pasal ulama, mujahadah ulama, menuntut ilmu ko, mujahadah ulama. Sebab apa? Time kita rasa stres, time kita rasa down ko dan sebagainya, kita mungkin boleh ambil daripada library mini kita. Ambil daripada library mini kita baca buku tu. Ikutlah sama ada Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bahasa Arab sekalipun. Kena ada tu. Antum sebagai pelajar dan antum sebagai orang hebat daripada anda lagi, sepatutnya kena ada satu mindset tu, okey aku nak ada library sendiri kat rumah aku nanti. So dalam library kita tu macam-macam buku dah ada, tapi jangan tinggal buku yang memberi motivasi kepada kita. Maksudnya cerita-cerita orang-orang dulu dan sebagainya. Jadi dalam buku kitab yang anda sebut tadi, kitab Arab tadi, karangan Syekh Hani Al-Haj, maka ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ni guru kepada Imam Bukhari. Jadi satu kisah yang diceritakan ialah pada satu hari, pasal orang minat Al-Quran lah ni, orang cintakan Quran. Pada satu hari, Abdullah ibn Mubarak ni baru selesai pada melakukan ibadah haji. Maka ketika mana dia berjalan di satu tempat tu, dia nampak ada seorang makcik tua yang mana macam bela maksudnya aku tahu gimana sesat. Jadi Abdullah bin Mubarak tanyalah kepada makcik tu tanya makcik tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Makcik tu jawab ke apa? Makcik jawab, Salamun qawlan min rabbir rahim. Surah Yasin. Surah Yasin. Maksudnya makcik tu dialog dia semua dengan Quran. Betul. Lepas tu Abdullah bin Mubarak kejut dah. Tanya lagi. Makcik nak pergi mana ni? Lepas tu makcik tu kata dalam Quran juga. Saya teringat ayat Quran ni. Wa man yudil fala hadiyalah bakir. Ayat Quran tu. Maaf, saya tak hafal Quran. Lepas tu tanya pula. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak tanya pula. Makcik puasa makcik makan dah ke? Makcik tu jawab dengan ayat Quran juga. Ada ayat Quran puasa. Lepas tu tanya pula, Abdullah bin Mubarak tanya pula, tak apalah makcik, kita musafir, bolehlah buka puasa. Lepas tu makcik tu jawab apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jawab dengan ayat Quran juga. Maksudnya apa? Makcik tu dialog dia menggunakan Quran. Semua kecik dengan ayat Quran berlaku. Lepas tu dia tanya Abdullah, panjang cerita ni. Abdullah ibn Mubarak tanya lagi, nak gimana ni makcik? Dia pun baca ayat Quran lagi, subhanallazi sapa yang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lepas-lepas nak pergi Baitul Muqaddis. Muqaddas atau Muqaddis. Nak pergi lah, nak pergi Palestin. Dia baca ayat Quran juga. Maksudnya apa? Makcik tu kerana cintakan ayat Quran, cintakan Quran, sehingga dialog dia, harian dia kecik dengan Quran. Akhirnya ringkaskan cerita,
bertemulah Abdullah bin Mubarak bertemu dengan anak makcik tu. Dia tanya anak makcik tu, wahai anak si fulanah ni, memang ibumu kecek ni sokmo kau? Dia kata, ya, ibu aku sokmo kecek menggunakan Al-Quran hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun dah kecek gini. Maksudnya apa? Maksudnya kerana cinta kat Al-Quran, semua dialog percakapan dia pun dengan menggunakan Al-Quran. Yalah, kita tak mampu dan kita tak perlu buat gitulah. Maksudnya kita tak mampu dan kita tak perlu buat gitulah. Tapi nak menunjukkan satu kisah pada kita bahawa orang yang cintakan Quran ni, semua benda dia akan ikut Quran. Gitu. Jadi, step yang pertama untuk antum lahirkan sifat rasa cinta kepada Quran ni, antum kena ada Quran sendiri. Quran yang antum beli dengan duit sendiri. Nama ke saya lah. Lepas tu jangan tinggallah Quran di mana-mana. Lepas tu letak ke semua sudut tempat yang antum pergi tu, bilik tidur kau, buat tamu dan sebagainya tu, semua letak dengan Quran. Sebab apa? Moga-moga dengan taufik Allah Ta'ala, Allah bagi kekuatan kita untuk baca Quran tersebut, insya-Allah. Jadi setakat itulah ringkasan perkongsian pada hari ini. Banyak nak kongsikan tapi sebab masa yang sangat-sangat lewat dah, jadi saya minta maaf lah sebab tak mampu nak kongsi secara molek dan secara teratur sebab banyak benda banyak benda awal-awal lagi nak kecek pasal Ramadan dan sebagainya, tapi disebabkan masa jadi kita paksa banyak sikit lah. Jadi hampir 2 tahun kot, 2 tahun lebih lah. Setahun lebih lah. Kat 2 tahun lah tak buat gini. Adalah 2, 3, 4 orang sahabat-sahabat kita mari rumah semua tu gapo buat likok santai, tapi lama dah tak buat likok gini ataupun buat perkongsian gini. Sebab dulu masa sekolah buat semua, tapi bila masuk alam universiti ni masa tu tak sempat sangat nak buat gitu. Jadi kadang-kadang sibuk, kadang-kadang ada kerja, kadang-kadang tak ada masa dan sebagainya. Jadi hari ni ambil peluang sikit lah. Sepatutnya buat Facebook, tapi saya minta maaf banget lah sebab tak mampu nak buat di Facebook. Jadi terpaksa buat di Google Meet lah. Walau nanti ada masa kita bertemu pula lah. Bila masa pula lah. Mungkin dengan saya lagi, mungkin dengan orang lain pula. InsyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga Allah tambahkan rasa cinta kita dalam bulan Ramadan ni. Semoga Allah bertemukan kita pada malam Lailatul Qadr ni, insya-Allah. Jadi 10 malam terakhir ni, tak lama dah 10 malam terakhir ni, buat yang terbaik lah untuk ibadah. Moga-moga Allah taufikkan kepada kita malam yang baik, sebaik-baik malam yang menyamai dengan 1000 bulan. InsyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang lemah itu datang daripada saya sendiri. Segala bentuk kebaikan itu ambillah sebagai pengajaran, dan segala bentuk kekurangan dan perkara negatif itu elakkan dan tegurlah. Semoga kita dapat saling tegur menegurlah, sama ada siapa-siapa sekalipun, baik ke buruk ke. Jangan tengok orang kerana dia ni baik, dia ni pakai payah, kita tak tegur. Semua orang patut layak untuk ditegur, untuk dinasihati dengan lembut lah, bukan tegur pun nak gocah dia. Gitu. Jadi ada masa pula kita temu lagi lah. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suruh kepada saudara Firdaus.